Masa hidup kat dunia, dia terus melakukan dosa sampai dia mati. Apa dosa yang dia buat? Haifil azim, maksudnya mereka mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita membaca kembali ayat yang ke-41. Kemudian kita sambung seterusnya pada ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. في سموم وحميم. Ayat yang ke-41 telah pun kita ulas pada hari yang sebelumnya, iaitu golongan yang ketiga yang Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, yang mana golongan yang ketiga ini merupakan golongan yang akan menjadi penghuni neraka, iaitu golongan kiri. Golongan kiri ini azab yang mereka akan terima pada awal-awal mereka berada di dalam neraka. Pada ayat yang ke-42 ada dua azab. Ini dipanggil azab pendahuluan, iaitu mereka berada dalam samumin, iaitu angin, tapi angin itu tidak menyejukkan, tetapi angin itu adalah angin yang panas, iaitu angin yang membakar. Yang kedua, mereka itu akan diberikan wahamimin, dan air yang mendidih yang disebut dengan hamim. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, seperti yang telah pun diterjemahkan, samumin iaitu udara yang sangat panas, manakala hamim adalah air yang sampai kepada kemuncak yang sangat panas. Untuk azab udara yang panas as-samum, kita boleh rujuk juga di dalam surah At-Tur ayat nombor 27, berada pada muka surat 524, iaitu ayat yang Allah mengurniakan kepada penghuni syurga, Allah lindung daripada mereka apa? Wa waqana azabas samum. Kenapa Allah mendahulukan menyebut tentang udara dan juga air? Ini adalah cara Allah menyesuaikan dengan apa yang telah Allah sebut bagi balasan syurga bagi golongan sabiqun dengan golongan kanan. Kalau kita masih ingat, Allah Ta'ala memulakan menyebut tentang nikmat syurga itu dengan nikmat mereka berehat, mereka bersantai-santai di bawah teduhan. Tetapi di hari akhirat, ahli neraka mereka ada juga teduhan, tetapi teduhan itu bukan teduhan yang menyejukkan, seperti mana berada di bawah angin. Sifat angin samum tadi tu, sepatutnya angin dekat dunia fungsinya untuk menyejukkan, tetapi di hari akhirat Allah tukar angin itu, bukan menyejukkan tetapi boleh membakar.
Begitu juga dengan air. Air digunakan untuk menyejukkan badan, tetapi air yang Allah beri kepada penghuni neraka ini adalah air yang tersangat panas. Kita lihat azab yang berikutnya, nombor 43, وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. وَظِلٍّ iaitu dan naungan, mi daripada yahmum. Yahmum itu adalah asap hitam. Ini berbeza dengan orang yang masuk syurga. Kalau kita masih ingat lagi, orang yang masuk syurga di kalangan golongan kanan ke, mereka berada di bawah naungan pohon-pohon yang indah. Tapi ahli neraka, mereka berada di naungan yang sangat panas seperti asap. Asap ini Allah jelaskan pada ayat yang ke-44. La baridin wala karim. Allah mengatakan la baridin, yang sifatnya itu tidak menyejukkan, wala karimin, dan tidak pula memberikan apa-apa manfaat. So ahli neraka ni, mereka cuba mencari tempat untuk mereka tidak merasa kepanasan, iaitu mereka berada di naungan, tapi tidak ada sedikit ruang pun mereka dapat bernaung daripada kepanasan. Mereka ingat angin tu boleh menyejukkan, mereka ingat air itu boleh menyejukkan, mereka ingat ada naungan seperti mendung boleh menyejukkan mereka. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Tidak ada rasa sejuk dan tidak pula memberikan apa-apa manfaat. Baik, kalau kita rujuk dalam surah lain, contohnya dalam surah Al-Mursalat ayat 30 sampai 33, tuan-tuan akan menemukan naungan yang Allah beri kepada penghuni neraka ini, dia bercabang 3. Macam mana bentuknya? Wallahu a'lam. Tapi Allah mengatakan intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Allah Ta'ala kata, kau pergi carilah naungan yang bercabang 3. Mereka ingat nampak macam tempat teduh, tapi tempat itu rupanya tempat yang bercabang 3. Ya Allah kata, la dhalilin wala yughni minal lahab, yang tidak dapat dijadikan naungan teduhan dan tidak pula dapat menolak nyalaan api neraka. Ini adalah pendahuluan azab yang Allah akan berikan kepada penghuni neraka. Mereka tidak ada sedikit ruang pun untuk mereka dapat berehat. Masuk saja habis. Berbeza dengan penghuni syurga, ada yang duduk di atas tahta kebesaran, ada yang duduk di bawah pohon apa? Ingat lagi daun-daun pisang yang daunnya besar, yang berada di bawah pohon pokok yang kalau digunakan kuda untuk lintas pokok tu 100 tahun tidak akan dapat lintas. Dia berbeza dengan ahli neraka. Para ulama tafsir, mereka cuba mencari-cari di mana azab api neraka tu. Ayat kita baca tadi, Allah tak sebut pun azab yang berpunca daripada api. Yang tadi bukan api, angin, asap dan air. Para ulama mencari, kenapa Allah tidak menyebutkan azab daripada api neraka? Kata para ulama tafsir, seperti mana kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, mengatakan sebenarnya Allah nak menyebutkan
sebenarnya lepas ni kita akan jumpa api tu, tapi Allah sebutkan api itu dikemudiankan adalah untuk memberi isyarat mereka akan dimulakan dengan azab yang ringan. Nanti mereka akan dapat lagi azab, makin lama makin berat, makin lama makin berat. Jelas tuan-tuan? Dia macam teknik Allah sebut naungan. Sebelum diingat, Allah sebut pohon bidara, daunnya kecil-kecil dulu. Lepas tu Allah sebut daun pisang. Lepas tu naik lagi kepada yang pohon yang lebih luas. Begitulah Allah menyesuaikan, menyusun ayat ketika menyebut tentang penghuni neraka. Kata para ulama tafsir, kalau angin pun mereka dah tak boleh tahan panasnya, kalau air hamim itu pun mereka tak mampu untuk menahan panasnya, bagaimana kalau ia adalah api neraka? Maknanya tak sebut api neraka pun dah mereka merasa azab. Tuan pernah melalui angin yang panas? Mungkin kita pernah lalu di tempat-tempat yang panas tapi tidak sampai membakar. Baik, apa yang boleh kita pelajari daripada ayat ini? Ayat 41, 42, 43, golongan kiri akan merasa azab yang ringan sebelum mereka diberikan azab yang lebih berat. Okey, naungan yang kita sebut tadi itu kita boleh baca pada pelajaran yang kedua. Baik, selanjutnya bagi ayat yang ke-45. Apa yang penghuni kiri ini telah buat sebenarnya sehinggakan mereka dimasukkan ke dalam neraka yang permulaan azab itu sudah pun dahsyat? Al-Quran menerangkan sebab-sebab kenapa mereka masuk neraka. Kesalahan yang pertama dijelaskan oleh ayat nombor 45. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Kesalahan pertama mereka, innahum sesungguhnya mereka, kanu masa dekat dunia dulu hidup, qabla zalika mutrafina dalam kemewahan. Kemewahan ni maksudnya apa? Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, mereka golongan kiri ni masa hidup, dia hidup dalam keadaan dia tak peduli dah apa pun. Janji dia hidup, dia boleh memenuhi hawa nafsu dia. Dia dah tak peduli dah apa yang Rasul nak sampaikan, dia dah tak ambil peduli. Yang paling penting apa? Dunia dia, kehidupan dia. Jadi ayat 45 ni dikaitkan dengan apa? Dikaitkan tentang mereka tidak mengambil sebarang peduli apa yang telah disampaikan oleh para Rasul. Kita dekat dunia, kita tak boleh buat semua perkara sesuka hati. Ada yang Allah larang buat, ada yang Allah benarkan kita buat. Orang beriman, bagi mereka syurga ini umpama penjara. Berbeza dengan orang tak beriman, bagi dia dunia ini adalah syurga bagi dia. Dia tak kisah dah halal haram, dia tak peduli dah. Yang paling penting dunianya. Baik, ayat 46, apa lagi yang mereka dah buat ni? Diterangkan oleh Allah pada ayat nombor 46, wa kanu yusirruna 'alal hinfil 'azim.
wa kanu, dan mereka itu semasa dekat dunia yusirrun, sentiasa alal hilfi, melakukan dosa al-azim, yang besar. Okey, apa makna ayat ini? Maka kalau kita merujuk dalam tafsir al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan yusirrun, maksudnya mereka tidak mahu berhenti daripada melakukan dosa. Mereka tak ada niat pun untuk mereka bertaubat. Masa hidup kat dunia, dia terus melakukan dosa sampai dia mati. Apa dosa yang dia buat? Hilfil azim, maksudnya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah je untuk difahami. Kita terus kepada ayat yang ke-47. Apa lagi kesalahan mereka ni? Allah terangkan pada ayat yang ke-47. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba. Wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. Dan Allah bagi tahu juga, mereka semasa dekat dunia yaqulun, selalu berkata. Selalu berkata ni, mereka selalu mempertikaikan. Mereka tanya, aidza mitna, adakah selepas kita mati, wa kunna turaba, dan kita jadi tanah, wa idhama, dan jadi tulang, a inna, adakah kita lamab'uthuna, akan benar-benar dibangkitkan semula? Maknanya ayat ini mereka mempertikaikan tentang apa? Tentang hari kiamat. Okey, dalam ayat ni tuan-tuan kena bulatkan ataupun gariskan, ada 2 kali mereka bertanya tentang kehidupan selepas mati. Pertanyaan pertama dekat aida, huruf hamzah tu, itu pertanyaan pertama, adakah. Yang kedua dekat inna, hamzah tu, tu merupakan persoalan yang kedua. Dan dekat ayat ini mereka bertanya, ada huruf lam kat situ, lamab'uthun, benar-benar. Okey, berdasarkan ayat 47 ini, para ulama tafsir mereka memberikan lagi ulasan. Kenapa mereka asyik duk tanya, iaitu yaqulun, tentang hari pembalasan tu? Adakah mereka bertanya, tiap-tiap hari bertanya ni, adakah kerana mereka nak beriman? Dan soalan yang kedua adalah, kenapa diulang 2 kali tentang persoalan itu? Aidza, lepas tu dekat inna. Maka kata para ulama tafsir, mereka sering kali bertanya tu bukan kerana mereka nak beriman, bukan mereka kerana nak bersiap sedia nak bertemu hari dihidupkan semula, tapi kata para ulama, mereka bertanya tu sebenarnya adalah untuk mempertikaikan, untuk mereka menolak, mereka memandang remeh tentang hari kehidupan semula. Kenapa diulang 2 kali? Adakah menunjukkan
mereka ini memang dekil, memang tidak percaya tentang kehidupan semula. Selepas sudah menjadi tanah, menjadi tulang, Allah boleh hidupkan balik semula. Allah mampu tak menghidupkan kembali orang yang sudah mati, tulang belulang sudah hancur? Surah apakah yang kita pernah belajar sebelum ini, yang surah itu memang tujuannya untuk menunjukkan Allah Ta'ala ini mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Surah apa tuan-tuan dan puan? Kita belajar sebelum ini adalah surah Yasin. Surah Yasin, dia menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan dalam surah Al-Waqi'ah. Jadi apakah pengajaran ayat dia? Ada dua. Saya buat ringkas sahaja pengajaran ni. Okey. Kenapa Allah perlu sebut? Cara Allah sebut penghuni neraka. Kenapa Allah sebut? Sebab apa, sebab apa, sebab apa mereka masuk neraka. Tapi golongan syurga, kenapa Allah tak sebutkan? As-sabiqun, Allah hanya sebut mereka dapat balasan sebab amal mereka buat. Golongan kanan, Allah tak sebut amal dia apa. Tapi golongan kiri, apabila masuk ke neraka, Allah sebut satu persatu, satu persatu. Sebenarnya Allah Ta'ala nak menunjukkan orang masuk neraka, dia berdasarkan keadilan Allah. Orang masuk neraka ni ada sebab yang dibuat oleh manusia itu. Dia berbeza dengan syurga. Siapa dapat masuk syurga? Ia merupakan pemberian kurniaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita dapat belajar syirik, kufur kepada Rasul. Ayat tadi itu sebenarnya dia kumpul 3 rukun iman. Mula-mula apa? Mereka mengabaikan apa sahaja nasihat para Rasul. Lepas tu mereka mereka melakukan kesyirikan. Dan yang ketiga, mereka tak percaya pada hari kiamat. Okey, selesai tentang ayat 46 sampai 45, 46 dan 47. Maka Allah Ta'ala memberikan lagi jawapan macam mana hari dibangkitkan semula itu boleh berlaku. Yang ini kita kena sambung besok, insya-Allah. Ya, pada ayat nombor 48. Okey, semua tuan-tuan dapat nota ke? Dapat? Ke tak cukup? Boleh dapat kan? Okey, kita ucapkan jazakumullah khair kepada penyumbang yang menyumbang sumbangan nota pada kali ini. Ya, terima kasih, jazakumullahu khair. Moga-moga Allah memberikan kemudahan kepada kita, melapangkan dada-dada kita. Allah bagi rahmat kepada kita. Semakin lama kita semakin faham Al-Quran, kita semakin mendapat panduan dalam kehidupan. Baik, kita jumpa pada hari yang berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.